لا حول ولا قوة إلا بالله العلي أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa surau, yang saya muliakan barisan imam dan juga muadzin, yang saya muliakan lagi saya hormati para asatizah, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan juga selama-lamanya marilah kita sama-sama terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, dengan penyerahan diri sepenuhnya kita kepada Allah, dengan mengikutnya kita akan segala syariat Allah, tunduk kita akan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga dengan demikian mudah-mudahan insya-Allah kita akan beroleh sebanyak-banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah taala nyatakan juga, la in syakartum la azidannakum. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, tuntutan untuk bersyukur ini jugalah yang antaranya Abdullah bin Mas'ud dalam memahamkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benar takwa antaranya juga adalah merujuk kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah, sama-sama kita terus memperingatkan diri kita akan nasihat ini, khususnya berkaitan syukur ini tadi. Ya, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sama-sama melaksanakan tuntutan kesyukuran tersebut. Moga kita terus beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita pada malam ini di antara ruangan Maghrib dan Isyak pada malam ini, izinkanlah saya untuk berkongsi sedikit peringatan. Ya, peringatan ini tak lain tak bukan adalah untuk diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan insya-Allah yang beroleh juga manfaat untuk sidang jemaah yang saya kasihi sekalian. Jadi perkaranya untuk yang kita sama-sama peringatkan diri kita pada malam ini sidang jemaah adalah satu perkara yang bukanlah satu perkara yang berat sangat pun. Perkara nak kata ringan tak ringan, tapi diambil ringan. Sidang jemaah rahmati Allah, bendanya besar juga sebenarnya, tapi kerana faktor kebiasaan, biasalah macam tu ustaz. Sidang jemaah rahmati Allah. Jadi kebiasaan inilah yang kita nak sama-sama terus perbaiki dan juga perkukuhkan. Semoga mudah-mudahan insya-Allah daripada perkara yang baik ini, perkara yang besar ini,
dapat sama-sama kita baiki, dapat sama-sama kita perkukuhkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sidang jemaah, perkara yang kita nak sama-sama lihat pada malam ini, mungkin kita boleh letakkan ia di bawah topik besarnya berkaitan kesatuan persaudaraan. Sidang jemaah terahmati Allah. Ya. Ini perkara yang saya katakan bendanya besar, tapi macam tu kerana mungkin tuntutan, keinginan, hawa nafsu masing-masing, maka perkara berkaitan kesatuan persaudaraan ini tadi tak diambil berat. Sidang jemaah dirahmati Allah. Sedangkan dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan fil jama'ati rahmah. Pada kesatuan, pada jemaah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada furqatun azabun, dan pada perpecahan itu murka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah. Jadi bagaimana kita umat Islam pada hari ini boleh terlepas pandang perkara ini? Ya, sedangkan nasihat-nasihat, peringatan daripada Al-Quran, daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan persaudaraan ini sangat banyak. Sidang jemaah dirahmati Allah, banyak. Ya, bukannya tak diperingatkan kepada kita, dan juga mungkin kita selalu je baca hadis-hadis ke ataupun ayat Quran berkaitan persaudaraan ini tadi. Tapi malangnya seumpama dipandang sepi peringatan tersebut, dan kita masih lagi kekal dengan cara hidup kita ikut suka kuah, kan? Macam tu orang zaman sekarang. Sidang jemaah dirahmati Allah, saya cerita bab ni memang mudah nak trigger sikit lah dia punya sakit hati tadi tu. Tengok ragam perangai manusia zaman sekarang yang jenis mentingkan diri sendiri. Sidang jemaah dirahmati Allah, especially yang banyak trigger saya ni atas jalan raya, ya, di jalanan, yang jenis perangai-perangai yang jenis nak parking kereta ikut suka hati. Allah, geram sungguh. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya, macam nak beli goreng pisang ke pisang goreng. Ya, nak beli pisang goreng gerai tepi jalan kan. Apa masalahnya kalau masuk parking ada kosong, tak berhenti je tepi jalan, atas jalan, berhenti atas jalan macam tu je lah. Buka tingkap order pisang goreng RM2, lepas tu tunggu sambil main telefon. Kat belakang orang susah payah nak lalu jalan tu, dia tak peduli lah. Ni perangai manusia zaman ini. Sidang jemaah dirahmati Allah. Iaitu sebahagian contoh lah yang ada, ya, dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik. Jadi sidang jemaah, perkara berkaitan persaudaraan ini, mungkin pertamanya kita boleh lihat dalam suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hubung kait. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 112. Allah ada menyebutkan tentang duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya. Kemudian dalam ayat-ayat sebelum tu Allah bercerita tentang kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat sebelumnya lagi. Sidang jemaah dirahmati Allah, apa yang kita boleh ambil juga pelajaran daripada ayat tersebut secara umumnya, sidang jemaah dirahmati Allah, untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah, tidak memadai dengan hanya kita sembahyang, puasa, zakat, apalagi zikir semata-mata. Tak. Sidang jemaah dirahmati Allah, ya, untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tak nak mesti kita ini ikut serah diri dengan segala peraturan-aturan syariat yang telah Allah Taala tetapkan. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Kan? Jangan kita jadi jenis afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ambil sikit-sikit.
Bila sebut tentang ikut akan segala aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merangkumi aspek ibadahnya secara khusus, aspek kehidupan sosialnya. Sila jemaah rahmati Allah, mesti dilengkapkan akan aspek-aspek tersebut. Barulah mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama mendapat kebaikan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sila jemaah rahmati Allah. Baik. Jadi kita mulakan dengan melihat suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini secara mudahnya sangat-sangat jelaslah baginda beritahu bahawasanya, yang pertama Rasul beritahu tak masuk syurga kita ini sehingga kita beriman. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kita akan masuk syurga sehingga kita beriman. Sila jemaah rahmati Allah. Kerana apa? Kerana syurga Allah Ta'ala ini Allah sediakan u'iddat lil muttaqin, untuk mereka yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nak dapat iman takwa pada Allah Subhanahu wa taala ini tadi, sidang jemaah, tadi itulah ikut akan segala syariat Allah, ikut akan segala aturan Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat iman takwa. Bukan ikut suka. Zaman sekarang ni manusia banyak ikut suka, kan? Lebih parah lagi, ikut sukanya itu tadi konon-kononnya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Konon. Kenapa saya kata konon? Ya, segelintir manusia pada hari ini memahamkan Al-Quran dan Sunnah itu tadi ikut kepala otak sendiri. Belajar tak nak, kan? Sebab cerdik belaka. Tak belajar buat apa? Kan? Sudah doa rahmati Allah. Sebab itu ada ideologi yang cuba nak apa ya, yang cuba nak kita ini mesti keluar daripada apa ya, keluar daripada apa yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tak ikut dah. Sebab apa? Sebab ulama ni dah lama outdated, ratusan tahun dulu. So kita zaman ini kita kena buat kita punya pentafsiran, kefahaman zaman kita. Yang ulama-ulama tu dah tak boleh dah. Saya dah doa rahmati Allah. Ni zaman ini, ya, segelintir manusia juga yang berkait juga yang saya katakan tadi, kononnya berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Yang jenis apa? Yang jenis baca Quran, baca terjemahan, faham sendiri. Ada je, walaupun tak ramai, ada. Dan yang tak ramai ini kalau dibiarkan merebak. Sebab apa? Sebab benda senang dan juga mudah. Tak payah mari surau, tak payah dengar orang kuliah, duduk rumah, kan? Duduk rumah sambil-sambil tengok TV, lepas tu buka Quran. Okey lah, bukan kata tak bagus, bagus je. Saya dah jemaah rahmati Allah. Yang tak bagusnya adalah perkara-perkara kepahaman tentang Al-Quran itu tadi dipaham dengan cara sendiri, tidak berpandukan kepada disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran tersebut. Sudah jemaah rahmati Allah. Itu yang timbul kelompok-kelompok, kumpulan liberal dan sebagainya tadi tu. Mereka tadi tu pun berpandukan Al-Quran juga, kata mereka. Sudah jemaah rahmati Allah. Jadi saya tak nak cerita panjang, cuma ceritanya hari ini ada manusia yang konon-kononnya berpandukan Al-Quran dan Sunnah, tapi hakikat sebenarnya mereka tersimpang, mereka menyimpang jauh daripada jalan untuk mendapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam hadis ini, salah satu perkara jalan cabar untuk kita mendapat keimanan, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara berkaitan wala tu'minu hatta tahabbu. Ya, kita ini takkan sempurna iman
Sehinggalah kita ini saling berkasih sayang. Sidang jemaah terahmati Allah, saling berkasih sayang sesama kita, kan? Lepas tu, ada ke dalam masyarakat kita pada hari ini? Sidang jemaah terahmati Allah, ya, kadang-kadang sama-sama dalam satu masjid. Bukan di sinilah, cerita tempat lain, ya. Kadang-kadang dalam sama-sama satu masjid, ada puak kiri, ada puak kanan, ada puak tengah, kan? Mari semayang, mari jemaah, tapi tautan hati tak ada. Sudah jemaah terahmati Allah ni. Jadi mana kesannya kebaikan daripada kita datang berjemaah tadi? Kalau tautan hati di antara kita tak ada, tak kepelik namanya. Sudah jemaah rahmati Allah. Sedangkan setiap amal-amal yang kita buat ini sebenarnya akan menjurus kepada kita ini hidup dengan cara hidup yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya. Sebab amalan-amalan yang kita buat ni akan membawa kita kepada kebaikan. Solat itu sendiri jelas Allah bagi tahu cegah daripada perkara keji dan juga mungkar. Solat berjemaah subuh, isyak, sidang jemaah dirahmati Allah, boleh selamatkan kita juga daripada sifat-sifat munafik, kan? Tapi kenapa masih tidak ada kesatuan hati di antara kita? Contoh, sidang jemaah dirahmati Allah, itu kita cerita orang mari surau. Hak tak mari surau tu tak usah cerita lah, kan? Bukan nak kata mereka tu tak bagus, silap-silap mereka tu lagi bagus daripada kita. Sidang jemaah dirahmati Allah, cuma tak bagus mereka je tak mari surau, tu je, kan? Sidang jemaah dirahmati Allah, ya. Kita hari ni perasaan bagus, mari surau, mari masjid, tapi hati tak bagus pun, kotor. Sidang jemaah dirahmati Allah, ya. Baik. Jadi wala tu'minu hatta tahabbu, ya, kita ini tidak akan dapat kesempurnaan iman sehinggalah kita saling berkasih sayang di antara kita. Sidang jemaah dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang jemaah. Baik. Cerita pasal kasih sayang, persaudaraan, saban tahun kita dibentangkan cerita tentang Muhajirin Ansar. Dia tak tahu, bila datang cerita Mu'an Hijrah, cerita inilah akan keluar. Sidang jemaah dirahmati Allah, kan? Berbuih mulut ustaz-ustaz dia bercerita kepada kita bagaimana kasih sayang di antara Muhajirin dan Ansar dalam keadaan tak pernah kenal pun, dalam keadaan satu di Mekah, satu di Madinah, cuma disatukan di bawah kalimah syahadah yang sama, bertuhankan Allah, berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kasih sayang mereka, subhanallah, yang diumpamakan juga dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam, orang mukmin ini umpama satu jasad. Sakit satu anggota, yang lain turut terasa sama, sehingga kadang-kadang membawa kepada apa? Sakit demam dan tak tidur malam dan sebagainya. Begitulah perumpamaannya. Sidang jemaah dirahmati Allah. Dan yang paling ketara juga zaman ini, sidang jemaah dirahmati Allah, pelik tak pelik umat Islam, saudara kita di Palestin, ya, saudara kita di Palestin. Orang duk pelik hari itu, satu ketika orang duk marah dengan Amerika kerana Amerika dengan kuasa vetonya telah membatalkan resolusi PBB. Apa nak pelik dengan mereka? Apa nak pelik dengan mereka? Tak ada pelik pun. Saya dah jemaah rahmati Allah. Yang peliknya umat Islam. Di mana umat Islam? Saya dah jemaah rahmati Allah. Di mana kesatuan umat Islam satu dunia ni? Itu yang pelik. Walhal kalau cerita kalau cerita kalau ni
biawak pun tak makan sebenarnya. Sudah jemaah rahmati Allah. Ya, kalaulah bersatunya umat Islam ni, tak adanya saudara kita di Palestin jadi macam tu. Kan? Jadi sekarang ni hak mampunya apa? Doa je lah. Sudah doa rahmatullah. Nasib baik kita jauh. Kan? Agak-agak kalau kita bersempadan dengan Palestin macam mana? Sudah doa rahmat. Hari ni alasannya kita jauh, Ustaz. Kita jauh, Ustaz. Saya oh, kita kat Malaysia macam tu. Saya kalau dekat dah pergi, Ustaz. Kalau dekat, kan? Cuba betul-betul dekat. Pergi ke tak pergi? Saya dah doa rahmat Allah. Kan? Sekarang ni boleh lah. Ni nasib baik jauh je. Kalau dekat, confirm tak pergi juga. Saya dah doa rahmat Allah. Ya, baik. Baik. Itu yang pertama. Satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan pada saya jelas perkara berkaitan persaudaraan, kasih sayang di antara kita penting, sangat penting. Apatah lagi untuk kita sama-sama menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat muhasabah untuk kita juga sidang jemaah dirahmati Allah. Tak usah perasanlah saya sendiri pun ustaz tapi dalam hati masih ada busuk hati. Tak ada guna. Kan? Tengok orang sebelah mata je, kau ustaz ke apa sekalipun, muhasabah je lah. Sidang jemaah dirahmati Allah. Kemudian kita lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Bila mana Allah menyebutkan tentang dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Lepas tu banyak tak berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini? Sidang jemaah dirahmati Allah, banyak. Tambah-tambah di media sosial tu lagi lah. Ya, masing-masing tak kawal nafsu, nak kata orang, nak kutuk orang, macam tu je. Tak kira siapa zaman sekarang. Sidang jemaah dirahmati Allah, saya ingat masa PKP hari tu, bila timbul isu sekatan perjalanan nak balik raya apa semua tak boleh kan. Jadi salah satu agamawan kita berilah pendapat, mufti kan, dalam situasi yang kata mudarat apa semua ni untuk kemaslahatan, ya, kalau boleh tangguhlah dulu nak balik raya dan sebagainya kan. Tapi kerana tajuk cerita berita ni dia buat tajuk-tajuk yang sengaja untuk sensasi kan. Apa saya tengok tajuknya apa, tapi poin saya adalah kutukan, cacian, ya, kepada tokoh agama. Mufti ni kira habis lah kot nak cakap apa lagi. Saya dah jemaah dirahmati Allah, beratus-ratus caci maki, kejian. Saya dah jemaah dirahmati, tak kira lah fake account ke apa sekalipun, ya. Agamawan mereka bercakap, ya, secara umum mereka bercakap bukan dengan nafsu supa kita. Sidang jemaah dirahmati Allah, bukan saya nak katakan para agama tokoh-tokoh kita ni mereka tak ada salah, tak ada silap. Hak tu kita tak boleh nak nafikanlah bahawasanya kita ni manusia ada salah silap kan. Tapi darjah salah silap mereka tu berbanding dengan kita jauh lah. Kita lebih banyak salah silapnya. Sidang jemaah dirahmati Allah. Dan mereka bercakap juga berdasarkan kepada suluhan ilmu,
Bukannya bercakap ikut suka. Kita hari ni ilmu tak ada, bercakap ikut suka je. Sudah jemaah rahmati Allah. Jadi ni ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Ya, kalau dalam apa? Politik, suasana kerja, sama juga. Mudah-mudah je kita hari ni menyakiti hati teman-teman kita, sepejabat dan sebagainya. Jadi mana nilai persaudaraan, mana nilai kasih sayang? Mudah-mudah je kita fitnah sahabat-sahabat kita. Mudah-mudah je kita bercakap belakang tentang sahabat kita. Sudah jemaah terahmati Allah. Ini saya kata tadi. Benda ni sebenarnya besar, tapi dipandang remeh oleh kita. Kerana apa? Kerana dah macam tu perangai kita. Kita nak memuaskan hati kita. Sudah jemaah rahmati Allah. Dalam ayat yang lain, surah Al-Hujurat ayat 10, ini lagilah jelas Allah beritahu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Sudah jemaah rahmati Allah. Sedarlah yang kita ni sebenarnya ada hubungan, walaupun tidak ada hubungan pertalian darah, tapi kita ada hubungan persaudaraan Islamiah. Berdosa dan haram untuk kita menyakiti hati saudara kita yang lain. Sudah jemaah rahmati Allah. Bukan ikut suka kita macam tu je. Dalam firman lain, surah Al-Hujurat ayat 12, lagi detail Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Siapa rasa beriman, jaga-jagalah benda-benda yang Allah Ta'ala beritahu. Apa dia? Jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Lepas tu banyak tak kita hari ini bersangka-sangka dengan kawan kita? Banyak. Sudah jemaah terahmati Allah. Kan? Ya, senang-senang je kita bersangka-sangka dengan saudara-saudara kita ni, kawan kita ni. Sudah jemaah terahmati Allah. Lepas tu ngaku aku beriman. Kan? Mengaku aku tak pernah lalai pada Allah. Tapi kita lah juga yang juaranya membawa cerita, bawa mulut hal orang. Kita lah juga yang bagaimana senantiasa bersangka orang tu macam ni, orang ni macam ni, orang tu macam tu. Sudah jemaah rahmati Allah. Tengok kawan-kawan kita dapat APC, kita mula, oh ni kipas kuat ni, bukan kipas lagi ni, aircon 2.0 HP. Sudah jemaah rahmati Allah. Ini bodek kuat ni, mana kau tahu? Kan? Sudah jemaah rahmati Allah. Tak tahannya bercerita merata. Allahu Akbar. Ni penyakit-penyakit dalam masyarakat kita pada hari ini. Kerana sesungguhnya sebahagian desakan itu adalah dosa. Tak betul. Banyak dosa sebenarnya. Kita hanya memperkatakan perkara-perkara yang kita nampak pada zahir. Yang hakikat sebenarnya kita tak tahu pun. Sudah jemaah rahmati Allah. Sebab itu bila sesuatu perkara yang kita tak tahu hakikat sebenarnya, diamkan aja. Satu lagi penyakit orang zaman sekarang ni, semua benda dia nak bercakap. Bidang kedoktoran pun dia nak bercakap. Bidang kepeguaman pun dia nak bercakap. Bidang kejuruteraan pun dia nak bercakap. Bidang agama tak usah cerita. Kan? Dengan alasannya Islam for all. Kan? Habis tu ustaz-ustaz saja ke boleh bercakap pasal agama ni? Kita orang tak layak pula. Sila jemaah terahmati Allah. Iya, betul.
Ya, kita orang Islam ni boleh je nak bercakap pasal Islam, nak menyebarkan tentang kebaikan Islam. Cuma ceritanya bila melibatkan tentang hukum hakam yang kita tak tahu, diamkan aja. Sudah jemaah dirahmati Allah. Yang penyakit zaman sekarang ni, aku rasalah kan, engkau siapa nak kira engkau punya rasa? Allah Akbar. Ya, sudah jemaah dirahmati Allah. Kalau engkau tu usul fiqh, fakih, ilmu lughah, reti detail, ilmu hadis reti, ilmu qawaid fiqh reti, apa lagi, apa segala jenis ilmu lah reti belaka. Munasabah lah pada pandangan saya, munasabah. Sudah jemaah rahmati Allah. Ya, tapi kalau setakat reti baca Fatihah saja macam saya ni, tak sah. Tak payah. Saya tak berani, saya jemaah rahmati Allah. Takut nak bercerita pasal hukum yang kita tak tahu. Kan? Tambah-tambah hukum fiqh. Lagilah sudah jemaah rahmati. Luas sangat perbincangannya. Ya, ni penyakit zaman sekarang. Tak maaf lah melencong sikit, tapi nak ceritanya perangai manusia hari ini. Lagi Allah kata apa? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Terbalik. Allah larang kita makin cari. Pasal apa? Seronok memperkatakan aib orang. Sudah jemaah terahmati Allah. Rasa puas bila boleh menyebarkan aib orang. Saya bukan cerita pada jemaah sini ya. Ini cerita umum masyarakat hari ini. Sudah jemaah terahmati Allah. Kita ambil iktibar. Kan? Ya. Korek cari juga apa buruk Ustaz Radin. Bukan main bercakap hebat bunyinya. Macam bagus sangat. Aku nak siasat. Kan? Contoh, saya jemaah rahmati Allah. Ya. Kita cari, jumpa satu je terus. Oh, sebenarnya Ustaz Radi ni pun kahwin 3 juga ni. Isteri pertama dia menangis hari-hari. Contoh, saya seorang je, itu contoh saja. Saya dah jemaah rahmati Allah. Kan? Ada yang jenis macam tu. Kan? Alah, ustaz tu sembang je kemain. Apa? Kita mesti berbuat baik pada isteri, tapi isteri pertama dia aku tahulah hari-hari duduk menangis. Contoh. Ya, sudah jemaah rahmati Allah. Kenapa macam tu? Seronok boleh cerita pasal ustaz. Buruk ustaz memang seronok. Lagi macam satu, wah, aku dapat satu poin. Ini kalau orang tahu, bau padan muka dia. Contoh. Sudah jemaah rahmati Allah. Kan? So hati-hati sudah jemaah ya. Dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata apa? Tuba liman syaghalahu an aibihi an uyubin nas. Beruntunglah siapa yang sibuk cara pada dia punya aib diri dia sendiri daripada duk sibuk nak cara aib orang. Sudah jemaah rahmati Allah. Kita sepatutnya duduk hari-hari fikir renung apalah penyakit buruk aku. Itu sebetulnya. Kan? Apalah perangai buruk aku ni. Kalau kita renung betul-betul, jumpa je sebenarnya. Kan? Kalau kita ikhlas muhasabah diri, jumpa perangai buruk kita. Jangan perasanlah kita tak ada perangai buruk. Saya dah doa rahmati Allah. Kalau rasa betul ustaz, saya memang tak ada ustaz. Wow. Luar biasa loh. Kan? Saya dah jenuh ustaz. Seminggu ustaz. Bila ustaz cakap macam tu, seminggu saya dah fikir apa buruk saya. Macam tak ada lah ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Anda boleh jadi pengusi surau. Layak tu. Saya dah doa rahmati Allah. Ya. Anda layak juga jadi imam. Setiap waktu anda lah imamnya.
Kenapa anda seorang yang bersih jiwa raga, tak ada buruk perangai? Sidang jemaah dirahmati Allah, malangnya kebanyakan kita pada hari ini buruk diri sendiri dinafikan, tak nak ngaku, kan? Sidang jemaah. Baik, lagi apa? Allah kata apa? Adakah kamu suka, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, ini memperkatakan buruk tentang saudara kita. Allah Subhanahu wa taala umpamakan kita makan daging saudara kita hak mati. Sidang jemaah dirahmati Allah, sedar tak sedar sebenarnya kadang-kala dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala datangkan individu-individu yang terlalu banyak yang kita boleh memperkatakan tentang dirinya. Faham? Ya. Kadang-kadang Allah datangkan di sisi kita ni orang yang kalau sehari tak ngumpat pasal dia macam berdosa pula. Sampai tak tu lah. Sebenarnya itulah ujian untuk kita. Nak tengok sama ada kita tahan tak tahan diri daripada mengumpat saudara kita tadi tu. Kita bukan nak menidakkan yang saudara kita ini tadi ada kelemahan, ada kekurangan, bukan, itu cerita lain. Ceritanya sekarang kita tadi yang duk bercakap tentang buruk saudara-saudara kita, boleh tak kita tahan diri kita? Sidang jemaah dirahmati Allah. Ya, kalau dalam politik pejabat biasa berlaku ni. Biasa. Kan? Allah datangkan seorang individu yang kita tak nafikan mungkin ada perangai, ada masalah dan sebagainya. Ni, kita ni yang hari-hari duk cerita pasal kawan kita. Kau tahu tak? Dia ni gini. Engkau tahu tak? Semalam aku tengok dia ni macam ni. Allahu Akbar. Sidang jemaah dirahmati Allah. Agak-agak yang kita duk memperkatakan tentang saudara-saudara kita ni hari-hari, bila agaknya nak minta maaf? Bukankah dalam satu hadis baginda Nabi SAW juga ada menceritakan tentang muflis di akhirat? Ni antaranya punca. Surau mari berjemaah tak tinggal 5 waktu sehari semalam, alhamdulillah. Baca Quran pun rajin, alhamdulillah. Puasa sunat pun rajin, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama bercakap hal orang pun rajin juga. Ada ke macam tu ustaz? Tak tahu lah. Mungkin ada. Saya dah doa rahmat Allah. Mungkin ada. Ya. Jika ada, kenapa jadi macam tu? Berjemaah rajin, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, tapi kenapa masih macam tu? Saya dah doa rahmat Allah. Maka di sinilah kita nak kena muhasabahkan juga tentang amal-amal yang kita buat tadi tu. Allah terima ke tidak? Kan? Amal-amal yang kita buat tu Allah terima ke tidak? Hari ni mari surau, kenapa? Ya, adakah betul lillah ataupun lain daripada tu? Saya dah doa rahmat Allah. Kan? Itu kita nak kena muhasabah juga dalam perkara tersebut. Baik. Jadi jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 12. Sidang jemaah rahmati Allah. Ya, baik. Lagi kita lihat suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul kata apa? Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, la yakhdhuluhu, wa la yakdhibuhu, wa la yahqiruhu.
Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi dia, tidak boleh mengabaikannya jika dia dalam keadaan berhajat sesuatu. Tak boleh menghina, tak boleh menipu. Kan? Sidang jemaah terahmati Allah. Tu sebenarnya kita, sesama kita. Sidang jemaah terahmati Allah. Bukannya kita boleh pandang sebelah mata je orang-orang di sekeliling kita. Tak. Kita kena pandang orang-orang di sekeliling kita ini dengan penuh kasih sayang. Amboi Ustaz, Ustaz buat ke macam tu? Tak buat lah. Sebab tu saya ingatkan diri saya juga ni. Bukan senang nak buat ni sidang jemaah rahmati Allah. Susah. Sidang jemaah rahmati Allah. Kalau saya kerja masjid lagi ya, bila orang datang, Ustaz nak minta bantuan Ustaz. Macam hari semalam daripada Kedah nak pergi ke Pahang. Daripada Kedah nak pergi ke Pahang. So datang Masjid Besi tu nak minta bantuan sikit sebab belanja dah habis. Dia dah bertolak daripada Kedah daripada 14 hari bulan lagi. So sampai ke hari ni tak sampai-sampai lagi Pahang. Jadi cuma nasib baik kitanya duit orang kata apa ya, kewangan apa semua dah tak ada, dah tutup. So nak bagi sumbangan pun tak ada lah. Kan? Nak keluar daripada poket sendiri, setan mari. Penipu ni, penipu. Kan? Kita pun yalah. Last sekali cakap tak ada je lah. Cuma saya tak tipu lah. Saya cakap, minta maaf cik, duit kewangan masjid, akaun dah tutup, apa semua memang dah tak ada. So kita tak ada peruntukan. Jadi macam tu lah mampu. Nak keluar daripada poket sendiri, kedekut. Sudah doa rahmati Allah. Tu kita. Ya, kita tu saya lah. Saya bukan cerita sidang jemaah ya. Cerita saya sendiri. Tapi saya teringat prinsip salah seorang yang menjadi bos saya lah. Masa saya kerja di Jawi dulu, saya pernah kerja dengan beliau. Masa tu beliau baru grade 44, 48, bukan macam tu lah, 2008 ya. Pernah satu masa tu saya keluar makan tengah hari bersama dengan beliau. Dan sambil, biasalah kedai makan, ada orang minta sedekah, minta sumbangan. Dia hulur je, tak salah RM10 kot, RM10. Cuma saya terkejut je, yang minta tu bukan Islam. Saya pun sajalah, oh Ustaz beri juga ya. Dia kata, ana tak boleh bila ada orang minta tak sampai hati nak mengecewakan orang tersebut. Saya kata, oh luar biasa dia punya prinsip dia tu ya. Kalau saya memang saya tak beri, apatah lagi bukan Islam kan. Jahatnya saya. Sudah jemaah rahmati Allah. Tapi nak ceritanya itulah kebaikan beliau tersebut. Kat dunia ni pun Allah dah beri dah kelebihan untuk beliau. Daripada 2018 baru sekitar 44-48 macam tu, sekarang beliau menjawat jawatan Jusasi. Saya doa rahmat Allah. So itulah, bila kita menjunjung agama Allah, Allah akan berikan keistimewaan, kelebihan kepada kita. Sini jemaah rahmat Allah. Jadi sini jemaah, walaupun banyak lagi cerita sebenarnya di sini, saya ingat itulah di antara perkara-perkara yang boleh saya kongsikan pada malam ini untuk renungan dan juga nasihat untuk diri saya sendiri, dan juga mudah-mudahan insya-Allah boleh juga memberikan sedikit manfaat pada sidang jemaah yang saya kasih sekalian. Jadi tabiat saya sidang jemaah terrahmati Allah, mana-mana saya kuliah, isyak masuk saya berhenti saja. Jadi itu saja apa yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan kebaikan dan juga manfaat untuk kita bersama. Dan saya mohon ampun dan maaf kiranya ada sebarang terkasar atau lebih kata sepanjang bersama dengan sidang jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ini, peringatan kita ini menjadi asbab untuk Allah Ta'ala terus kurniakan hidayah dan taufik kepada kita
dalam kehidupan kita ini, di sepanjang kehidupan kita ini, sehingga kita sama-sama mudah-mudahan insya-Allah beroleh husnul khatimah dan kita sama-sama kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala kasih dan juga redha kepada kita semua mudah-mudahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala